Banyak faktor yang dikaitkan dengan peningkatan kes denggi, antaranya persekitaran yang tidak bersih, perubahan serotipe virus denggi, faktor pergerakan manusia, perubahan cuaca, urbanisasi dan juga aktiviti kawalan bagi mengawal transmisi jangkitan. Baiklah, biasanya nyamuk Aedes ini dikenali dengan jaluran hitam putih pada kakinya dan pada asasnya nyamuk-nyamuk itu memiliki ukuran sepanjang 10 mm dengan purata panjang abdomen sekitar 2.63 mm. Jadi saudara jangan terkejut jika nyamuk Aedes aegypti ini dikelaskan sebagai antara spesies bijak berbanding sepupu-sepupu nyamuk yang lain. Sebabnya para saintis melihat spesies nyamuk ini bijak menjerat mangsa dengan bunyi desingan sayapnya yang kurang kuat selain pantas menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Jadi baik bagi menggambarkan dengan terperinci betapa serius wabak denggi kali ini, dalam tempoh hanya 6 bulan pertama tahun ini sebanyak 44,518 kes denggi dilaporkan, meningkat 246% atau 31,660 kes berbanding tempoh yang sama tahun lalu, iaitu 12,858 kes. Itu antara kes yang telah pun dilaporkan. Dan juga bagi tempoh sama juga sejumlah 85 kematian telah dilaporkan di seluruh negara berbanding hanya 27 kematian bagi tempoh yang sama tahun sebelumnya, dan ini menunjukkan peningkatan 215%, iaitu sebanyak 58 kematian. Baik, inilah seperti yang saya katakan di awal tadi, peningkatan dari Januari hingga Jun 2014 lalu. Kalau kita fokuskan pecahan negeri-negeri, jelas Selangor merupakan negeri yang mencatatkan bilangan kes yang paling tinggi, 25,405 kes dengan 35 kematian dari Januari hingga Jun 2014. Wah, ini satu angka yang begitu membimbangkan berbanding yang dicatatkan oleh negeri lain. Dan kalau kita nak menjurus juga kepada mungkin lokasi yang dikategorikan sebagai hotspot, daripada 84 lokasi dikenal pasti, 74 daripadanya adalah di Selangor. Manakala 6 lokaliti hotspot ini dikenal pasti di Negeri Sembilan dan 4 dikenal pasti di negeri Kelantan. Jadi mungkin kalau rakyat Malaysia ingin memeriksa sama ada kawasan anda termasuk dalam lokasi hotspot ini, anda boleh memeriksanya di laman sesawang Kementerian Kesihatan. Jadi seterusnya, kalau saya boleh kongsikan juga kepada para penonton sekalian, kepada semua individu, masyarakat dan juga agensi lain, ini antara nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan untuk mengamalkan dan juga melaksanakan perkara-perkara berikut. Okey, pertama, setiap individu dan masyarakat perlu menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan Aedes di sekitar kediaman masing-masing seminggu sekali. Dan kedua, masyarakat perlu mengamalkan kaedah perlindungan diri seperti memakai baju berlengan panjang dan juga seluar panjang bagi mencegah kegiatan nyamuk Aedes serta elak menjalankan aktiviti di luar. Terutama ini yang penting, terutama di waktu jam 5 hingga 7 pagi dan juga 5 hingga 7 petang kerana ini merupakan ruang waktu nyamuk aktif menggigit. Baiklah, yang ketiga, anda juga digalakkan untuk menggunakan semburan aerosol untuk menghapuskan nyamuk Aedes di dalam rumah, terutama pada waktu nyamuk aktif menggigit. Dan yang keempat, ini menjurus kepada pihak berkuasa tempatan PBT, mereka hendaklah memastikan persekitaran awam adalah bersih dan pengurusan kutipan sampah diuruskan secara berjadual sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Dan yang terakhir adalah setiap individu, ini peranan kita pula, setiap individu dan juga masyarakat dinasihatkan supaya menjaga kebersihan persekitaran dan tidak membuang sampah di merata-rata. Jadi para penonton sekalian, semoga perkara yang telah pun saya maklumkan seketika tadi dapat membuka mata rakyat Malaysia mengenai penularan wabak denggi yang sedar atau tidak ketika ini telah berada pada tahap yang begitu membimbangkan di Malaysia. Mencegah lebih baik dari mengubati. Saya Syarul Sarafuddin. Assalamualaikum.